melalui kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab yang ke-83, Babu Su'il Malakah. Bab pada menyatakan perlakuan buruk terhadap hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqhna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita rafa' ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, nikmat, izin dan berkat dari Allah. Dapat kita bersama-sama sekali lagi berada di rumah Allah pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, untuk kita nantikan masuknya solat fardu Jumaat dan kita dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib dan kita dirikan solat Jumaat 2 rakaat bersama-sama dengan para jamaah sekalian sebagai menunaikan kewajipan mingguan kita, dan mudah-mudahan sentiasa kita dipermudahkan urusan dalam setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi sedikit beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tazkirah, peringatan, panduan dalam kita hidup beragama di atas muka bumi ini, melalui kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab yang ke-83, Babu Su'il Malakah. Bab pada menyatakan perlakuan buruk terhadap hamba. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu lin-nasi nahnu a'rafu bikum min al-bayatirah bid-dawab qad arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu bahawasanya dia berkata kepada orang ramai, kami lebih mengetahui tentang kalian daripada al-bayatirah, mengenali haiwannya. Bayatirah ni apa? Veterina, ya, doktor haiwan. Jadi kata Sayyidina Abi Darda, sahabat Nabi, kami kenal kalian ini lebih daripada doktor haiwan itu kenal tentang haiwan. Ya. Sungguh kami telah mengetahui orang yang baik daripada orang yang jahat daripada kalangan kalian. Adapun orang yang baik, maksudnya apa? Tahu ni bukan tahu isi hati tak, tapi ciri-ciri zahir boleh dilihat daripada hubungan sesama masyarakat. Dalam masyarakat kita boleh kenal mana satu orang baik, mana satu orang jahat daripada cara mereka berhubung di antara satu sama lain. Adapun orang yang baik daripada kalangan kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman daripada kejahatannya. Adapun orang yang buruk daripada kalangan kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman daripada kejahatannya, dan mendakwa masih tidak dimerdekakan hambanya. Baik. Jadi bab ini Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu letak pada bab menyatakan perlakuan buruk terhadap hamba. Ya, orang yang ada hamba ni maknanya ada orang yang khidmat pada dia. Urusan dia tu banyak dipermudahkan oleh hambanya. Nak beli barang ke kedai, dia pergi belikan. Nak ambil air di telaga, di perigi, dia pergi ambil. Ya, mungkin
mungkin di rumah dia masak, tuan tadi tinggal makan saja, disediakan dah masakannya oleh hambanya, kenderaannya, untanya, tunggangannya diberi makan, banyaklah kerja-kerja yang dilakukan oleh hamba. Pada hari ini konteksnya kita boleh lihat pada konteks pekerjaan. Seorang majikan yang dikurniakan pekerja-pekerja yang baik, itu orang yang khidmat pada dia, bantu dia pada urusan pekerjaannya. Tapi dalam keadaan orang dah bagi khidmat, dia melakukan yang buruk pula kepada orang yang tolong dia khidmat, maka orang ini, kata Sayyidina Abu Darda, adalah orang yang buruk. Aku kenal yang mana satu orang baik, yang mana satu orang buruk. Jadi antara ciri orang yang buruk itu adalah orang tolong dia tapi dia naya balik ke orang tu. Orang tu khidmat pada dia, maka dibalas dengan keburukan. Dalam masa yang sama dia tidak memerdekakan hambanya, maknanya dia pegang, disimpan. Kerjanya diperah, gajinya tak dibayar, contoh. Dalam masa yang sama tidak dimerdekakannya, tak ditamatkan kontraknya. Kawan tu kerjalah lagi susah payah, titik peluhnya keluar, tapi kebajikannya tidak dijaga. Maka orang macam ni, kata Sayyidina Abu Darda, adalah syirarukum, seburuk-buruk kalian. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, hamba-hamba Allah ini sesama mereka diumpamakan seperti 3 kategori. Dikategorikan kepada 3 jenis. Manusia ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah seumpama malaikat. Ada orang yang dia umpama malaikat. Maksud umpama malaikat ni apa? Maksudnya malaikat ni dia sentiasa datang dengan kebaikan. Kalau ada dia maka adalah kebaikan. Itu malaikat kan. Dia datang dengan kebaikan. Jadi ada orang yang bila kita bersama-sama dengan dia, kita akan dapat banyak kebaikan. Jadi orang ni dia macam malaikat. Macam kita duduk dalam masjid ni penuh malaikat bersama-sama dengan kita, ketenangan, didoakan keampunan, macam-macam benda kita dapat daripada kebersamaan kita dengan para malaikat. Jadi Imam Ghazali umpamakan jenis manusia yang pertama ni macam malaikat. Maknanya kalau dia duduk dengan kita, mudah urusan, kita pun tenang hati, tak ada susah hati. Dia pun tak buat jahat pada kita, tak tipu kita, tak naya kita. Dia sentiasa cuba buat sesuatu untuk menyeronokkan kita. Ini ada orang-orang yang macam ni, seronok, macam malaikat. Yang kedua jenis manusia adalah seperti haiwan. Seperti haiwan ni, haiwan yang bukan yang berbahaya lah. Macam burung-burung di langit, kucing merata-rata, ada binatang-binatang mana-mana, cacing dalam tanah, mana-mana binatang. Yang mana binatang-binatang ini tidaklah membawa kebaikan dan tidak juga membawa mudarat. Maknanya dia macam satu perhiasan sajalah. Burung duduk kat langit, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Dia pun tak kacau kita pun tak kacau dia. Jadi ada jenis manusia yang macam tu. Kewujudan dia tu tak ada apa-apa efek sangatlah dalam hidup kita. Dia ada pun, tak ada pun tak apa, ada pun tak apa, tak adalah datangkan apa-apa manfaat besar pun pada kita, dan tidaklah memberi apa-apa mudarat. Cuma kadang-kadang lah adalah sikit-sikit mudarat datang kan. Kalau di taman saya tu banyak kucing liar, tak ada kacau kita apa pun, dia berjalan je merata tu. Tapi sekali-sekala dia berak kat depan pintu rumah kita. Jadi letihlah sikit menyuci tahi dia. Tak ada siapa bela pun kan, tapi sekali-sekala datang tu adalah sikit benda yang dia buat. Tapi dia pun begitulah kehidupannya Allah Ta'ala jadikan. Tak adalah mudarat besar pada orang, ataupun tidaklah ada manfaat yang besar pada orang. Burung yang dekat langit macam tu lah, tak ada kacau kita apa, tapi sekali-sekala dia berak atas kereta kita. Jadi jenuh juga menyucinya. Kan macam tu. Adalah sikit-sikit sajalah. Jadi ada manusia jenis yang tu, yang kedua. Dan manusia jenis yang ketiga, Imam Ghazali rahimahullah mengumpamakan seperti kalajengking, al-aqrab, kalajengking ataupun ular.
Kala atau ular. Kita bila tengok binatang-binatang yang macam ini, atau binatang berbisa lah, yang lain, kita bila tengok saja dia, adakah orang contohnya tengok kalajengking, bila dia pertama kali tengok kalajengking, comelnya, rasa nak usap-usap? Tak ada kan? Tak ada orang yang melihat macam itu. Melainkan bila nampak ular, bila nampak binatang berbisa, terus kita berhati-hati, takut diserang atau takut kena sengat atau takut kena apa-apa mudarat daripada dia. Maka orang jenis ketiga ni lah yang disebut oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, syirarukum, sejahat-jahat orang daripada kalian yang berperangai jahat itu adalah yang falladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, tidak diharapkan kebaikannya, dan tidak aman daripada kejahatannya. Kita tak senang duduk, tengok saja pun kita dah susah hati. Contoh, ada di tempat kita atau di kampung kita, orang yang sudah masyhur sebagai perembat selipar, kan? Kerja dia merembat selipar. Kalau ada dia je, mesti selipar hilang. Ada dia je, mesti ada kasut yang hilang. Dah makruf dah dekat kampung tu, contohnya mat pad ke apa ke, tahu-tahu je ada dijual di pasaran gelap, selipar kita yang hilang. Dan memang banyak kali kena tangkap dah, contohlah pencuri selipar. Jadi ketika mana dia datang, walaupun bukan untuk mencuri selipar, dia datang saja orang dah, tengok selipar kita, tengok mana, kang sagi hilang. Dia datang aja, muncul aja muka dia, bukan ada, mungkin hari tu dia tak ada niat nak curi selipar pun. Tapi sebab apa? Sebab macam jenis orang tadi tu. Orang tengok saja dia, orang tak ada harap pun kebaikan daripada dia, melainkan yang orang harapkan hanyalah, aku ni kalau terselamat tak kena dengan dia pun sudahlah. Okey lah. Macam scammer lah kata contoh. Seorang yang sudah makruf, menipu orang di sana sini. Jadi kita bila tengok dia tu, nak harap dia belanja kita makan, mungkin tak lah. Tapi paling kurang pun dia tak tipu kita pun dah cukup okey dah. Kita tak kena bohong dengan dia pun dah kira okey. Jadi selamat ataupun aman daripada kemudaratannya. Maka kata Imam Ghazali, itulah ada 3 jenis manusia. Ada yang macam malaikat, ada dengan kita dapat kebaikan. Ada yang macam binatang biasa saja, tak ada apa-apa efek pun, baik buruk pun tak ada. Dan ada orang yang ditakuti keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Hadis berikutnya, wabihi ilahi qala hadatsana Isam ibnu Khalid qala hadatsana Hariz ibnu Uthman an ibni Hani an Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tuhu yaqul al-kanud alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdah. Daripada Ibnu Hani, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar dia berkata, Al-Kanud, siapa dia Al-Kanud? Yakni orang yang kufur nikmat, adalah orang yang tidak mahu memberi, bakhil, berjalan sendirian, maksudnya tidak mahu bersama dengan jamaatul muslimin, dan yang memukul hambanya. Jadi orang yang kufur nikmat dipanggil Al-Kanud. Al-Kanud, siapa dia? 3 sifatnya disebut di sini oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dia ni kufur nikmat. Allah bagi rezeki banyak, tapi dia bakhil. Tak nak dia keluarkan fi sabilillah, untuk dia spend di jalan Allah. Tak nak memberi, tak nak bantu orang susah. Dia fikir senang perut dia saja. Tak pernah tengok keadaan orang lain, langsung tak mahu memberi. Jadi kufur nikmat. Sebab apa? Nikmat Allah Ta'ala bagi dia rezeki banyak. Hakikatnya di dalam rezekinya itu ada juga bahagian orang-orang yang tidak, ataupun yang kurang bernasib baik. Jadi ada rezeki banyak, cukup nisab sampai haul, bayarlah zakat. Zakat itu dibayar. Sebab apa? Hak orang lain. Yang kedua, berjalan bersendirian. Ni maksudnya apa? Tidak, dia mufaraqah daripada jamaatul muslimin. Dia tak kisah tentang orang Islam yang lain pun sama.
ya, dan yang memukul hambanya sama macam tadi juga, ya, naratifnya adalah dia diberi nikmat, ada hamba yang mau bekerja untuk dia, ya, tetapi dibalas dengan diseksa ataupun dipukul. Ini adalah digelar sebagai al-kanud, perlakuan buruk, ya, terhadap hamba. Dah lah hamba tu orang yang lemah, dia tahu dah yang itu hamba memang tak boleh melawan. Macam pekerja-pekerja dibuat macam-macam, dia pun tahu kalau dia berhenti periuk nasi dia pun terjejas. Jadi dia terpaksa bekerja, tapi dalam dia bekerja itu tidak dijaga kebajikannya, dipukul, diseksa macam-macam, dan dia terpaksa bertahan di situ. Ini orang yang jadi majikannya itu digelar dengan gelaran al-kanud, orang yang kufur nikmat. Ada orang tolong kira okey lah, patut dijaga, ditolong kembali. Wabihi ilahi qala hadatsana Hajjaj ibnu Minhal qala hadatsana Hammad ibnu Salamah an Ali bin Zaid an Sa'id ibn al-Musayyib wa Hammad an Habib an Humaid an al-Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu an yasnu'a ala ba'irin lah fanama al-ghulamu faja'a bi syu'latin min nar fa'alqaha fi wajhihi fataradda al-ghulamu fi bi'r falamma asbaha ata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhihi fa'ataqahu. Daripada Al-Hasan bahawasanya seorang lelaki telah menyuruh hambanya menimba air telaga untuk diberi minum kepada untanya. Apa tujuan ni dulu? Tujuannya unta ni jadi kenderaan dia pergi bagi minum ke unta, maksudnya pergi isi minyak. Zaman kita hari ni pembantu, kamu pergi servis kereta, pergi isikan minyak sekejap, ya, dekat petrol pump. Jadi disuruh hambanya tu ambil timba air telaga bagi minum ke unta. Lalu hamba tersebut telah tertidur, lalai sikit lah, mungkin terlampau penat ke apa ke, jadi dia disuruh buat kerja, dia tertidur. Maka tuan kepada hamba itu telah datang, dia membawa bara api, lalu dilemparkannya ke wajah hamba tersebut. Jadi marah. Ya, aku suruh apa tadi, boleh tidur pula. Jadi bukan dikejut, elok-elok ditanya pasal apa tak pergi lagi. Patutnya begitu saja kan, tanya ni kenapa, Allah saya sorry, saya tertidur letih sangat, ni apa semua. Mungkin di situ ada ta'azur atau keuzuran, alasan yang boleh diterima, ya. Tapi tak ada tanya, tak ada apa, marah, datang bawa bara api, ya, dibaling ke mukanya. Kemudian hamba itu pun lari ke telaga. Jadi bila dah kena macam tu, takkan nak duduk lagi, ya, lari dia pergi ke telaga. Apabila menjelang ke waktu pagi, dia pun datang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila melihat pada wajah hamba itu, dia terus memerdekakannya. Jadi datang, tak ada cakap apa, baru datang saja jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok saja kesan lecuran ataupun kena bara api di muka hamba tadi, terus Sayyidina Umar pergi jumpa dengan tuan, ya, kepada orang ni, dibelinya hamba itu tadi, kemudian terus dimerdekakannya, ya. Sebab apa? Sebab tindakan Sayyidina Umar itu, kalau dibiarkan lagi, ya, maknanya sebab alasan yang kecil macam tu pun, tertidur contohnya, pun dah dibaling dengan bara api, ya, kalau dia masih stay lagi jadi hamba orang tu, takut dia buat dengan lagi teruk lah daripada itu. Kalau orang yang tak ada hati perut, boleh sanggup dia baling dengan bara api, tambah lagi ke wajah orang pula. Itu adalah satu perkara buruk yang dilakukan, dan boleh jadi jika stay lagi maka akan jadi makin teruk, ya. Jadi Sayyidina Umar beli, bukan dengan duit yang sedikit, ya, membeli hamba ni mahal, ya. Kemudian dimerdekakan sahaja. Itu adalah amalan, ya, para sahabah yang banyak dilakukan. Mereka akan mencari hamba-hamba yang dianiaya dan sebagainya, ataupun yang sudah masuk Islam tapi masih lagi duduk di bawah, ya, perhambaan kepada orang-orang yang bukan Islam, ya, maka akan dibeli dengan harga yang tinggi, kemudian dimerdekakan. Itu sedekah paling besar tu, bebaskan hamba lah, ya, pada waktu itu. Sekarang kita tak ada hamba dah. Kalau kata Syekhuna Syekh Yusri, ya, hafizahullah,
Saidina Abu Bakar beli Saidina Bilal tu, hari ni boleh beli Mercedes S-Class. Harganya tu ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Jadi bukan sikit harga membeli hamba itu. Kemudian tak dapat manfaat apa pun. Kalau dulu beli hamba, dia jadi hamba orang tu lah. Maka dia boleh manfaat, nak suruh kerja, nak suruh apa, dia beli, milik dia. Ini beli, lepas beli merdeka kan. Tak ada apa-apa pun manfaat dia dapat. Hamba punya khidmat tak dapat, duit habis ratus ribu. Tapi itulah pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada seorang hamba, pernah beliau panggil tak menyaut-nyaut. Dipanggil tak menyaut-nyaut. Rupa-rupanya sama kes lah, tidur. Tak menyaut ni sama ada orang tu tak ada dekat situ ataupun dia tidur lah. Jadi tidur. Bila dikejutkan, dipanggil, ditanya dia, kamu tak dengar ke aku panggil? Tadi aku panggil, banyak kali aku panggil, kamu tak dengar ke? Jadi kata hamba itu tadi, aku dengar saja setiap panggilanmu itu. Sebenarnya aku dengar aja yang kamu panggil tadi. Tapi sebab aku tahu kamu tidak akan sekalipun memarahiku, jadi aku malas nak bangun. Ini ambil kesempatan lah. Tahu bos baik kan, pijak kepala bos lah. Sayyidina Ali panggil tak dengar. Dia bila datang dikejut, kamu tak dengar ke tadi aku panggil? Dengar je dia tu. Lepas tu kenapa tak bangun? Sebab aku tahu kamu takkan marah pun. Jadi hamba pula ambil kesempatan. Jadi kata Sayyidina Ali apa? Terus antahur liwajhillah. Engkau bebas, merdeka. Aku merdekakan kau. Merdeka terus. Sebab apa? Sebab nanti kalau dibela lagi, satunya orang yang ambil kesempatan macam ini, kalau disimpan terus akan menyebabkan tuan sakit hati lah. Hari ni dia boleh jawab terang-terang je macam tu, aku panggil sebenarnya aku dengar saja, malas jawab pasal kau bukan nak marah aku pun. Dan tuan tadi pun takkan kita yang nak kena berubah jadi seorang yang asalnya bukan pemarah. Tiba-tiba kita kena bertukar pula diri kita jadi orang yang baran dan pemarah sebab nak layan orang macam tu. Jadi lepaskan saja. Antahur liwajhillah. Kerana Allah aku merdekakan kamu. Dah selesai. Aku pun tak jadi marah-marah. Dan aku pun tak sakit hati. Kamu pun dapat merdeka. Maknanya merdeka kamu boleh buat ikut suka kamu lah. Tak diperintah-perintahkan oleh orang lain. Jadi dalam konteks kita bekerja hari ni, kadang-kadang macam tu. Ada pekerja yang simpan pun buat sakit hati. Jawapan pun bagi alasan, entah ke macam-macam apa benda bagi alasan. Kerja tak jalan, jadi simpan lagi pun buat sakit hati, ditamatkanlah kontraknya. Biasa macam tu lah. Kan ramai lagi orang yang nak kerja elok-elok. Kamu yang dah dapat kerja elok-elok ni ambil kesempatan pula. Mentang-mentang dapat bos baik, kamu pijak kepala bos. Kamu buat ikut suka kamu dalam pekerjaanmu. Patutnya dua-dua bersyukur. Tuan pun bersyukur dapat ada pekerja boleh bantu, dan pekerja pun bersyukur ada bos yang baik hati macam tu, yang tak marah-marah. Tapi itulah yang berlaku. Bab yang ke-84, babu bai'il khadimi minal a'rab. Ini ada satu lagi cerita ni. Bab pada menyatakan menjual hamba daripada Arab dusun ataupun badui. Ini kisah yang berlaku pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجينا أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. Daripada Ibnu Amrah bahawasanya Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah menggantungkan kemerdekaan hambanya. Apa maksud menggantung kemerdekaan ni? Dia panggil istilah dia hamba mudabbar.
Maksud hamba mudabbar ni dia gantung dengan syarat macam ni. Hamba ni memanglah menjadi idaman para hamba untuk dia merdeka. Ya, jadi ada beberapa cara untuk seorang hamba ni memerdekakan dirinya sendiri. Antaranya adalah dia bekerja, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya kamu selesaikan kebun ni, tanam 300 pokok, jadi upah tanam 300 pokok ni jadi duit yang kamu akan tebus untuk kemerdekaanmu. Itu dia panggil mukatabah. Ya, hamba yang ada satu perjanjian, dia bekerja sekian-sekian, lepas dia habis kerja tu dia merdeka dengan sebab dia bekerja, dia panggil mukatabah. Ya, mudabbar ini adalah orang yang merdeka dengan tergantung syarat. Jadi apa kata Sayyidah Aisyah kepada hamba dia? Kata Sayyidah Aisyah, kalau aku mati, engkau merdeka. Dia macam kalau dalam perkahwinan ni lafaz ta'liq lah tak? Ta'liq. Seseorang dia cakap dekat bini dia, kalau keluar rumah, jatuh talak. Jadi itu ta'liq lah, ada syarat. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku meninggal, kamu automatik merdeka. Hamba ni kalau seseorang meninggal, dia tak merdeka sebenarnya. Statusnya akan jadi warisan. Ya, akan jadi warisan. Dia akan turun, ya, kepada waris. Jadi harta dia macam harta juga, ya, sebab pemilikan. Tapi hamba ni beruntung pasal Aisyah kata, bila aku meninggal, kamu automatik merdeka. Jadi apa yang dibuat, berlaku satu ketika, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah telah mengadukan suatu penyakit. Jadi satu ketika tu mengeluh sakit. Maka anak-anak saudaranya telah bertanya kepada seorang tabib, ya, daripada Zut. Zut ni adalah satu kaum daripada Sudan ataupun Hind, India. Dan ada pendapat mengatakan ianya diambil daripada perkataan Jad yang diarabkan. Dia orang kulit hitam lah. Jadi ada seorang doktor daripada orang kulit hitam. Anak-anak saudara Aisyah tanya, ya, kepada doktor ni tentang sakit yang dialami oleh Aisyah lah. Lalu dia berkata, sesungguhnya kalian memberitahuku tentang seorang wanita yang terkena sihir. Itu hambanya telah mensihirkannya. Jadi doktor ni kata, cuba cek tengok. Hamba dia sendiri buat tu. Kalau kita hari ni orang Melayu hantar santau tak? Yang itu fulan bin fulan tu, dia santau kamu tu. Okay. Jadi lalu Aisyah radhiyallahu anha telah diberitahu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kepada hambanya. Dia tabayun. Dia pergi tabayun siasat, pergi tanya sendiri dengan hambanya. Benarkah engkau mensihirkan aku? Betul ke yang aku sakit ni sebab kamu yang buat sihir kat aku ni? Jadi dekat sini kita ambil panduan ini. Berlaku sesuatu ataupun ada suatu perkara, terima satu berita, ya, kita kena pastikan dahulu. Jangan kita terus buat keputusan, jangan kita terus hukum, kan, pegang kata-kata orang pula. Memanglah doktor tu mungkin dia bercakap atas kapasiti ilmu yang dia ada. Tapi bila dia sebut macam tu terus, kita pun pergi pukul terus kawan tu contoh. Ya, tak ada tabayun dahulu. Kena tabayun dulu. Ya, siasat dulu betul-betul. Jadi Sayyidah Aisyah tabayun dulu, siasat dulu. Tanya dulu dia mengaku ke tak mengaku. Kalau tak mengaku, barulah pergi kepada step-step yang berikutnya lah, ya, untuk pengadilan. Kalau mengaku selesai. Lalu apa yang dijawab? Ya. Kalau mengaku macam mana? Minta suruh taubat lah, ataupun dimaafkan. Kalau tak mengaku, ya, cuba untuk cari jalan untuk pengadilan. Kalau tak selesai juga, itu antara dia dengan Allah lah. Maknanya dia telah berbohong, ya, pada perbuatannya. Sudah dijalankan pengadilan, ya, masih lagi tak selesai, maka dia telah berbohong. Dan boleh jadi syirik. Ya, syirik itu apa? Sebab dia main sihir. Sihir ni ada level-level dia juga. Sihir yang paling kuat boleh jadi sampai level syirik. Sebab apa? Sebab ada sihir yang dia lagi dahsyat. Apa yang dia kena buat untuk jadikan sihirnya berkesan, lagi kuatlah kesyirikan dia. Kan ada orang syarat dia nak bagi sihir dia tu menjadi, dia kena berak atas Quran, ya, dia kena kencing atas Quran, dia kena buat macam-macam benda yang memang memurtadkan seseorang, boleh menyebabkan orang keluar daripada agama, ya. Buat pelik-pelik, kena paling kurang pun pijak,
Ya, pijak Quran, paling kurang pun suruh buat dosa-dosa besar. Ya, orang yang pengamal-pengamal ilmu hitam kan, disuruh rogol 13 orang anak dara lah, apa benda-benda semua. Disuruh bunuh dulu, nak darah anak anak dara yang asal daripada bangsa ini ni, macam-macam syarat. Jadi tu semua syaitan punya amalan. Ya, paling kurang pun dosa-dosa besar yang dibuat, ya, ataupun boleh jatuh sampai kepada kufur kalau menyebabkan ataupun melibatkan penghinaan-penghinaan seperti yang disebutkan tadi. Kita habiskan cerita. Jadi apa kata Aisyah, apa kata hamba dia bila Aisyah radhiyallahu anha tanya? Okay. Jadi hambanya mengaku. Hamba itu menjawab, ya. Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya, kenapa? Kenapa engkau sihirkan aku? Engkau selamanya tidak akan berjaya menyihirku. Kamu buat kerja ni bukan selama-lamanya pun. Maknanya kan hari ni pun tengok dah kantoi kan. Kamu sihir aku, kamu ingat boleh berjaya ke selama-lamanya perbuatan ni? Jadi kenapa hamba dia ni buat? Sebab mudabbar tadi. Kan syarat Aisyah kata kan. Aisyah bagi tahu, kalau aku meninggal dunia, kamu merdeka. Jadi dia nak cepat merdeka. Jadi macam mana nak bagi cepat merdeka? Bagilah Aisyah cepat mati. Macam mana nak bagi Aisyah cepat mati? Sihirkan dia supaya dia cepat mati. Jadi bila dia mati, maka hamba tadi otomatik dapat merdeka. Inilah dalam kaedah disebut, man ista'jala syai'an qabla awani fa'uqiba bihirmani. Siapa yang nak cepat kacau proses secara natural, nak cepat kacau proses secara natural, sebelum sampai masanya, maka dia dihukumkan dengan pengharamannya. Tak dapatlah. Tak dapat. Macam pembuatan cuka. Cuka ni diperam, sampai satu tempoh dia jadi arak, sampai satu tempoh dia jadi cuka. Secara natural. Ya. Tengoklah masa dia berapa, 2 minggu kata contoh. Ya. Daripada peraman tadi sampailah dia jadi cuka. Tapi sebelum jadi cuka dia jadi arak dulu. Ya. Kalau prosesnya diganggu di tengah-tengah, nak bagi cepat, patutnya 2 minggu nak tunggu jadi cuka, dia nak bagi jadi 3 hari dah boleh jadi cuka, dia campur sesuatu, bahan yang lain, supaya proses tadi jadi cepat. Maka cuka tadi tetap hukum arak. Haram juga. Dia tak boleh, sebab dia kacau proses secara natural. Seorang anak waris, dia akan dapat warisan harta orang tuanya secara natural. Macam mana secara natural? Bila ayahnya meninggal dunia, ya, ayah meninggal dunia, anak dapatlah pusaka. Tapi sebab dia tengok harta ayah banyak sangat, ayah pula macam tak nak bagi je, tiap kali dia minta tak dapat aja. Jadi apa dia buat? Dia racun ayah dia, ataupun dia bunuh ayah dia. Cepatlah mati. Jadi dia sangkakan dengan sebab ayahnya cepat mati tadi, hartanya cepatlah waris turun pada dia. Tetapi jawapannya tidak. Dia tidak dapat satu sen pun daripada pusaka itu, kerana dia yang telah menjadi penyebab kematian ayahnya. Kalau dia tunggu saja secara natural kan dapat juga. Kan, tunggulah berapa tahun ayah tu Allah Ta'ala bagi nyawa pada dia, 100 tahun contoh, tunggulah 100 tahun, nanti dapat juga. Tapi sebab dia tak sabar, dia nak cepat, dia bunuh ayah dia, maka 1 sen langsung dia tak dapat daripada harta pusakanya. Jadi kata Aisyah tadi, dah lepas tahu macam tu keadaannya, Aisyah kata, jualkan hamba ini kepada orang-orang Arab yang terkenal tidak baik perlakuannya kepada hambanya. Dijual, Aisyah kata, minta seorang hamba dia bawa, kamu pergi jualkan, cari siapa orang Arab yang perangai paling teruk sekali dalam kampung ni, yang memang makruf dia rajin pukul hamba dia, rajin seksa hamba dia, kamu jual murah-murah. Sebab jual murah ni memang orang ambil, kan? Sebab apa? Ini dipanggil pengajaran, ya, pengajaran.
Dan ditunjukkan pula kepada hamba tadi. Duit dah dijual hamba yang sihirkan dia tadi, dibelikan seorang hamba yang lain, ya, dan di hadapan mata hamba yang sihirkan tadi, Aisyah beli dan merdekakan terus orang tu. Nak tunjuk apa? Kamu kalau sabar elok-elok, aku ni dah majikan elok dah. Orang lain tak bagi bebas, tak bagi merdeka walaupun lepas mati. Aku ni boleh cakap kamu merdeka lepas mati. Waktu hidup ni kerja elok-elok lah. Tapi kamu pilih jalan macam ni. Jadi ditunjukkan, kalau kamu kerja elok-elok, mungkin tak sempat aku mati pun boleh jadi saja aku merdekakan kamu. Bukan tak boleh aku merdeka kalau kamu kerja elok. Tapi awal-awal kamu buat taik macam ni, biar kamu duduk dengan orang yang memang betul-betul jahat. Kalau bahasa mudah kita hari ni, rasain law. Bahasa sinetron, rasakan dah dapat majikan yang baik, ya, tidak tidak dihargai, ya, tidak dihargai. Kalau sabar kan boleh saja dapat. Jadi itulah, ya, yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu pengajaran, ya, bahawa menjualkan, ya, hamba itu kepada orang yang buruk perangai dia, supaya dia tahu rasa bersyukur. Dulu dapat majikan yang baik, tak dihargai. Sekarang rasakanlah, ya, apa yang dia dapat daripada perbuatannya sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa alam. 128. Sikit lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.